Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Paduriah binti Hamdan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Paduriah kerana sudi meluangkan masa bersama saya untuk meneruskan sesi temu ramah kita pada hari ini. Pertama sekali, Puan apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah Puan sihat. Saya Ya, berbesar hati Alhamdulillah. untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Abang Boleh, tak ada Azlan masalah. Shah bin Abang Madihi, selaku pelajar PJJ dalam jurusan Communication and Media Studies yang lebih dikenali sebagai MESCOM lah, fakulti di UiTM Shah Alam. Tanpa membuang masa, saya ingin meneruskan sesi temu ramah kita pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih di atas kesudian dan sokongan Puan terhadap Okay. sesi temu ramah kita sebentar lagi. Baiklah Puan, saya akan menanyakan beberapa soalan kepada Puan. Bolehkah Puan memperkenalkan diri Puan? Okey, Assalamualaikum juga bagi pihak saya. Saya Padurah binti Hamdan, berumur 40 tahun dan saya berasal dari Kampung Tengah Hulu Gedong, Serian, Sarawak. Okey, dan saya bertugas sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling lebih kurang dalam 12 tahun perkhidmatan saya. Baik Puan, apakah pekerjaan terdahulu Okey, Puan boleh-boleh, tak ada masalah. sebelum menjadi seorang guru ataupun tenaga pengajar? Sebelum ini, maksud saya sebelum saya mendapat tawaran di IPG, Institut Perguruan Guru Pendidikan di Rajang Sarawak, saya sebenarnya telah bekerja di salah sebuah syarikat swasta. Nama syarikat tersebut P2I Online yang beroperasi di Cyberjaya. Saya bertugas di situ sebagai advertisement untuk designer. Okay, saya berkhidmat di situ selama 2 tahun sebelum saya mendapat tawaran untuk masuk ke IPG. Okey, baik Ya, Puan. saya. Mengapa Puan ingin menjadi seorang guru ataupun tenaga pengajar? Adakah Ya, Puan saya. berminat Betul, untuk betul menjadi tempatkan. seorang warga pendidik? Jika tidak, mengapa ataupun bagaimana Puan memupuk minat Puan tersebutlah? Soalan ini sangat menarik dan sudah pasti saya memang sangat berminat dengan kerjaya yang saya ada sekarang. Maksudnya jawatan sebagai guru bimbingan dan kaunseling yang saya pegang sekarang sehingga ke hari ini, insya-Allah. Minat tu maksudnya berminat sebagai guru tu memang dari kecil lagi dan menjadi cita-cita saya dari kecil lagi untuk menjadi seorang guru lah. Dan Alhamdulillah impian itu telah direalisasikan dengan izin Allah. Kiranya bermula dengan main pondok-pondok lah masa kecil dulu ya Puan. Ya, betul. Dulu masa kecil-kecil pun memang suka main cikgu-cikgu. Saya lah yang menjadi cikgunya, rakan-rakan lain yang menjadi murid-muridnya pada ketika itulah. Tak adalah rotan-rotan kawan-kawan lah masa tu kalau buat Tak salah. sempat, masa tu tak ada rotan-rotan, manja-manja je. Okey, baik Puan. Adakah Puan Okey. gembira dengan kerjaya yang Puan kecapi sekarang ni sebagai seorang guru? Sejujurnya saya sangat gembira dengan kejayaan ini kerana kejayaan ini bagi pendapat saya sendiri, kejayaan ini sangat menyeronokkan sebab saya memang suka keadaan bersama kanak-kanak. Okay, saya lebih cenderung kepada kanak-kanak sekolah rendah sebab bagi saya kanak-kanak tu memerlukan seseorang yang lebih rapat selain daripada guru akademik yang berada di sekolah. Maksudnya kehadiran saya dan kewujudan saya sebagai guru bimbingan dan kaunseling tu sangat diperlukan untuk sekolah yang bersaiz besar lah. Maksudnya kota murid tu lebih daripada 250 ke atas. Yes, dan saya sangat menyayangi kerjaya saya sebagai guru bimbingan dan kaunseling. Soalan Ya. yang seterusnya. Bagaimana Puan merancang untuk menjadi seorang guru? Adakah dengan mencapai keputusan yang baik dalam kursus akademik dan mengambil kos perguruan di universiti? Hmm, Sebenarnya pada ketika saya mendapat tawaran untuk menyambung pengajian saya di peringkat diploma pendidikan di IPG Rajang pada ketika itu,
Saya tidak ada basic ataupun asas langsung dalam bidang kaunseling ataupun psikologi. Namun pada ketika itu saya memang sangat berminat untuk menjadi seorang guru seperti yang saya nyatakan pada awal tadi. Okey, jadi kebetulan pada masa itu ada tawaran untuk mengisi bahagian permohonan kursus ataupun program KPLI. Maksudnya KPLI ni maksudnya kursus perguruan lepasan ijazah. Dan kebetulan pada masa itu saya memang baru graduate untuk ijazah sarjana muda saya dalam bidang teknologi maklumat sebenarnya. Memang tak ada basic langsung untuk kaunseling dan psikologi. Maknanya Puan bukanlah daripada produk ataupun keluaran maktab perguruan yang proper untuk menjadi seorang guru ya Puan? Bukan, tak. Memang zero. Orang cakap memang zero. Sebab saya memang menghabiskan ijazah sarjana muda saya dalam bidang teknologi maklumat. Tak ada kaitan langsung sebenarnya. Yes. Yes, rezeki. Betul-betul. Ini rezeki saya lah. Puan, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Apakah visi Puan dalam kerjaya Puan Visi sekarang? dalam unit kaunseling ke maksud Encik? Okey, untuk visi ni sebagai guru bimbingan dan kaunseling di peringkat sekolah rendah, saya sudah pastinya ingin membantu dan mendampingi anak-anak sekolah saya untuk mereka tidak merasa keseorangan dan tersisih dalam mereka menghadapi sebarang isu ataupun masalah dan kesulitan dalam diri mereka. Okey. Selalunya dan secara amnya, kaunselor sebenarnya, kaunselor sekolah maksud saya, dilihat sebagai ejen utama dalam melahirkan murid-murid yang seimbang dan harmonis seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan Malaysia itu sendirilah. Okey, bersesuaian dengan perubahan hidup yang dialami kebanyakan murid iaitu mengalami perubahan dari zaman kanak-kanak ke alam dewasa. Maksudnya mereka memang sangat memerlukan bimbingan dalam mereka meneruskan kehidupan harian mereka. Sebab bagi saya, kehidupan seseorang itu sangat berbeza. Tiada yang sama sebenarnya. Laluan hidup tunafasa untuk melalui kehidupan tu seharian memang tidak sama. Okay, jadi mereka memang memerlukan kaunselor di peringkat sekolah rendah lah. Ya, apakah kemahiran Puan ataupun kekuatan Puan dalam karya atau kerjaya Puan sekarang? Okey. Melihat pada kemahiran dan kekuatan saya sendiri sebagai kaunselor sekolah ataupun guru bimbingan dan kaunseling, sebenarnya memang tidak sama dengan gaya ataupun corak kerja dengan cikgu akademik biasa. Okey, macam saya sendiri, apa yang saya boleh kongsikan tentang kekuatan saya dan kemahiran yang saya ada untuk mendekati anak-anak murid saya ialah cara untuk saya mengambil perhatian ataupun mengambil kepercayaan anak-anak murid saya tentang kehadiran diri saya di sekolah tersebut. Apa fungsi unit bimbingan dan kaunseling di sekolah tersebut? Kadang-kadang murid-murid ni sebenarnya salah faham. Salah faham tentang apa fungsi unit bimbingan dan kaunseling yang ada di sekolah. Sebab mereka kebanyakannya dan rata-rata mereka memikirkan fungsi kaunseling adalah unit disiplin. Padahal memang tak ada kena-mengena langsung sebenarnya. Sebenarnya unit kaunseling ni adalah unit yang membantu murid, yang mendekati murid untuk mencari jalan penyelesaian dalam masalah yang murid hadapi. Samalah seperti saya kecil-kecil dulu, waktu sekolah dulu. Saya tak faham apa itu cikgu kaunseling. Betul. Dia macam cikgu yang garang. Yeah. Jadi kita tak ada pendedahan awal tentang Sebab cikgu murid-murid kaunseling ni. memang kurang pendedahan pada awalnya lah tentang apa fungsi sebenar unit bimbingan kaunseling. Tapi setelah kita sebagai guru kaunselor di sekolah tu telah memberi pendedahan dan pemahaman secara ringkas namun jelas untuk murid-murid ni faham tentang fungsi sebenar ataupun peranan sebenar unit bimbingan kaunseling, alhamdulillah memang mendapat sambutan yang baik lah
daripada anak-anak murid saya sendiri di sekolah yang saya berada di sekarang. Baik Puan, kita nak bercerita tentang anugerah dan pencapaian lah. Adakah Puan pernah menerima sebarang anugerah atau pencapaian sepanjang kerjaya Puan? Jika ya, bolehkah Puan ceritakan setiap anugerah atau pencapaian yang Puan terima tersebut lah? Alhamdulillah, pada tahun 2017 saya pernah mendapat anugerah pencapaian cemerlang di sekolah lama saya dahulu. Walaupun pada ketika itu saya telah berada di sekolah yang jauh lebih besar daripada sekolah tempat saya diberi anugerah tersebut. Okay? Dalam bidang perguruan, prestasi kerja memang akan dilihat melalui beberapa perkara. Sebelum cikgu itu ataupun guru di bawah pentadbiran itu diberi anugerah tersebut. Okay? Untuk unit saya, unit bimbingan dan kaunseling, kemenjadian murid adalah keutamaan saya. Okay, adalah objektif penting saya untuk mencapai apa tujuan ataupun apa peranan sebenar. Okay, konsep untuk unit bimbingan dan kaunseling di sekolah. Sebagai contoh, saya bagi tahu dengan Encik ataupun saya kongsi dengan Encik, saya telah dinilai, macam sebelum ni saya telah dinilai melalui beberapa perkara. Contohnya untuk kaunseling sendiri, jika unit kaunseling tu selalu ataupun aktif dalam melibatkan murid-murid tu melakukan aktiviti di luar kawasan sekolah, itu adalah bonus yang sangat besar untuk unit bimbingan kaunseling tersebut. Di mana saya pernah menyelaras dua program besar selama saya bertugas lah. Okay, selama saya bertugas, di mana program pertama ni saya telah membawa lebih kurang 58 orang murid untuk keluar daripada daerah tempat saya bertugas untuk mengadakan lawatan. Okay, mengadakan lawatan pada ketika itu. Dan satu lagi adalah program perkhemahan di mana murid-murid ataupun klien saya memang sangat memerlukan perkhidmatan program motivasi untuk membentuk sahsiah diri mereka. Maksudnya aktiviti tersebut adalah dijalankan di luar kawasan sekolah. Alhamdulillah, dengan berkat bantuan guru pembimbing yang lain, program besar tersebut telah dapat dijalankan dengan baik tanpa sebarang masalah. Itulah salah satu. Mudah ya Puan ya? Ya, bukan mudah sebenarnya. Yes. Mendapatkan kepercayaan daripada parents. Ya. Lagi-lagi kita nak bawa keluar anak-anak yang kecil lagi, masih bersekolah rendah ya Puan, bukan mudah. Ya, betul. Risiko. Ya, betul. Anak-anak yang kurang daripada 12 tahun saya bawa keluar daripada jagaan ibu bapa tu, bagi saya satu amanah yang sangat berat untuk saya sendiri pegang, di mana beberapa risiko memang saya memang dah fikir apa yang akan berlaku dan macam mana untuk saya menangani masalah tersebut. Okay, Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar lah setakat itu. Okey, baik Puan. Kita nak masuk ke soalan yang lebih mendalam. Boleh Puan cerita salah satu kes yang menyayat hati atau kes yang memberi inspirasi yang pernah Puan kendalikan atau selesaikan? Bagi saya soalan ini sangat menarik kerana perkara ini memang pernah berlaku di dalam perkhidmatan saya selama saya bertugas sebagai guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Okey, saya ringkaskan Encik, kes ini sangat luar biasa dan unik bagi diri saya kerana saya tidak pernah mengenal ataupun saya tidak pernah berjumpa dan bersemuka dengan klien saya itu. Okey, insiden ini berlaku di sekolah saya sendiri, di sekolah saya sebelum ini, di mana klien tersebut adalah anak kepada sahabat saya sendiri. Okey, klien saya ini adalah seorang mahasiswi yang masih menyambung pengajian dalam bidang kejuruteraan kalau tak silap saya. Okey, dia memang seorang anak yang hebat, anak yang kuat agama, anak yang berpegang teguh kepada agama lah, maksudnya anak yang taat dan memang baiklah, kita boleh kategorikan dia sebagai anak yang baik klien saya ni. Saya dimaklumkan dia memang berkarakter begitulah. Okay, walaupun klien saya ni seorang yang introvert, maksudnya seorang yang tidak banyak cakap, namun dia memang sangat bijak dalam akademik.
Okay, memang tidak dinafikan kerana beliau sendiri telah membuktikan dia telah mendapat beberapa kali anugerah dekan di tempat pusat pengajian tinggi dia lah ketika dia meneruskan pengajian dia ketika itu. Okey, apa yang berlaku ialah untuk klien saya ni pada kita menghadapi fenomena COVID-19 pada beberapa tahun yang lepas, okey, di mana Perintah Kawalan Pergerakan telah dilaksanakan, okey, di negara Malaysia kita sendiri. Jadi pada ketika itulah bermulanya aktiviti PDPR, maksudnya sesi pengajian ataupun pembelajaran sama ada di sekolah rendah ataupun sekolah menengah telah dijalankan dari rumah secara maya, secara online maksud saya. Okey, jadi pada ketika itu klien saya ini telah rupa-rupanya dia menghadapi masalah emosi dan tekanan yang sangat teruk bagi saya pada ketika itu kerana daripada makluman ibu beliau sendiri, dia karakter dia terus berubah ataupun corak kehidupan dia berubah 360 darjah. Maksudnya dia seorang yang boleh diajak bercakap, bersembang dengan adik-beradik, dengan mak ayah. Tapi pada ketika itu dia mengurungkan diri dia di dalam bilik lebih kurang 2 minggu. Okey, 2 minggu bagi saya bukan satu tempoh yang sekejap ataupun pendek. Okey, walaupun seminggu saja tu pun bagi saya kalau kita tak ada pantauan ataupun tindakan drastik, seseorang itu boleh cenderung untuk membunuh diri ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya lah. Okey, maksud saya. Ya, betul. Jadi pada ketika itu, ibu dan ayah dia mula perasan dengan tingkah laku dia mula berubah pada ketika itulah. Okey, kemudian saya dimaklumkan juga oleh ibu klien saya ni pada ketika mereka perasan di mana perubahan tingkah laku anak mereka tu sangat luar biasa daripada sebelumnya. Jadi pada satu hari tu ibu bapa ni tadi memberanikan diri untuk masuk ke bilik anak dia tu, dan sangat terkejut. Okey, apa yang berlaku ialah sangat mengejutkan mereka. Okey, di mana pada ketika itu mereka melihat keadaan bilik yang sangat gelap tanpa ada sedikit cahaya pun yang ada di dalam bilik tersebut. Okey, pada ketika itu sebenarnya klien tu tidak rela, tidak mengizinkan ibu bapa dia masuk ke dalam bilik tersebut sebenarnya. Okey, namun atas sebab tanggungjawab dan keinginan untuk tahu apa sebenarnya berlaku dengan anak mereka tersebut, okey, mereka terpaksa masuk jugalah ke dalam bilik tu. Okey, selain daripada dia nampak, okey, dimaklumkan juga pada masa itu, klien itu sendiri telah mengambil beberapa helai kain dan selimut, saya dimaklumkan, selimut untuk menutup dan menambah lagi ketebalan kain lansir yang ada di dalam bilik dia. Okey, maksudnya dia memang tak nak satu cahaya pun. Okey, kalau untuk psikologi sebenarnya, dan psikologi maksudnya dia memang telah down. Maksudnya dia memang tak nak ada gangguan daripada luar ataupun daripada dalam rumah tu sendiri. Sebab dia ingin mengurungkan diri dan menyisihkan diri sebenarnya. Bagi dia zon begitu adalah selamat. Tapi sebenarnya benda tu adalah satu mode negatif untuk diri dia sebenarnya. Okey. Di situ juga klien tersebut telah hilang kepercayaan kepada diri sendiri apatah lagi dengan ibu bapa dia. Okey. Pada ketika itu bila ibu bapa tu tadi buka lampu bilik sekali memang terperanjatlah bila melihat di dinding bilik tu macam-macam lukisan. Okay, macam-macam lukisan yang berbaur untuk membunuh diri, maksudnya menjurus kepada kematian. Di mana lukisan ada gambar untuk gantung diri, ada tali, ada gambar mengerat lengan. Dia memang dah pada peringkat untuk emosi, kesihatan emosi memang sangat tidak normal lah untuk manusia yang, yelah sebab dia kan pelajar yang bijak kan, kalau mengikut mata kasar kita dia seorang pelajar yang bijak, tapi untuk mengawal emosi dia memang
kurang kesedaran bagi diri saya lah. Okey, untuk itu tadi saya mendapat maksud saya telah dimaklumkan dan saya telah dirujuk oleh ibu dia sendiri berkenaan dengan kes anak ni tadi. Jadi maksudnya ibu tu tadi berjumpa saya untuk berbincang macam mana cara untuk dia ataupun saya boleh membantu anak dia, menyelamatkan anak dia pada ketika itulah. Okey, saya memang tak pernah mengenali siapa klien saya. Saya hanya mengenali dan mendapat gambaran tentang klien saya berdasarkan cerita daripada sahabat saya itu tadi, ibu kepada klien itu sendiri. Jadi apa yang saya boleh katakan dan keputusan serta tindakan drastik yang saya boleh buat ialah saya tidak membuang masa pada ketika itu, saya terus memberi dia satu borang berkenaan dengan minda sihat. Ataupun borang itu sebenarnya ujian lah, lebih kepada ujian. Saya nak tahu bagaimana sebenarnya status sebenar emosi anak tersebut pada ketika itu. Jadi keesokan harinya saya telah mendapat maklum balas tentang jawapan daripada klien saya pada masa itulah, dan sangat menyedihkan kerana klien tersebut memang perlu dibantu dengan keadaan segera sebab emosi dia memang sangat-sangat tidak sihat. Okey, kalau untuk psikologi, dia punya keadaan emosi, status emosi memang tidak sihat dan tidak stabil seperti manusia normal biasa yang mempunyai tahap pendidikan yang sangat baik. Kalau bagi pihak saya lah sebagai guru dan kaunseling. Yeah. Jadi antara perkara ataupun tindakan yang saya minta ataupun saya suruh ibu dia lakukan ialah peluk erat klien tersebut. Saya cakap balik rumah tolong peluk dengan erat klien tersebut. Maksudnya ini kalau dalam skop kaunseling, ini adalah teknik sentuhan kasih sayang. Ya, Encik? Maksudnya sebagai ibu dan anak, kita boleh gunakan teknik ataupun kaedah sentuhan kasih sayang. Peluk erat-erat anak tersebut, peluk erat-erat klien. Itu saya pesan yang pertama. Salah satu kaedah yang memang drastik saya terpaksa minta untuk ibu dia melakukan terhadap klien itulah. Okey, yang kedua. Puan? Ya? Puan nak tanya. Macam kes-kes seperti ni, dia ada tempoh tak untuk kita pantau ataupun merawat anak ataupun klien kita baik, tu? Encik Azlan. Sebenarnya perkara itu bergantung kepada tahap keadaan anak ataupun tahap klien kita pada ketika itu. Kalau kita rasa klien itu memerlukan ruang, kita bagi ruang untuk dia. Kadang-kadang klien saya adalah orang yang introvert. Dia memang kita akui memang susah untuk berkongsi ataupun bercakap, apatah lagi untuk memaklumkan tentang masalah dia sebab dia adalah seseorang yang introvert. Okey, jadi cara yang drastik yang boleh saya lakukan adalah itulah sentuhan kasih sayang tadi. Okey, maksud saya tadi peluk erat, mak dia peluk erat, bagi ruang, tak bercakap tak apa. Yang penting ada sentuhan. Maksudnya klien tu sendiri akan rasa diri dia sangat dihargai. Walaupun tak ada lisan pada ketika itu. Maksudnya walaupun tak ada percakapan ataupun tak ada komunikasi antara dia dengan ibu dia. Hanya sentuhan saja. Okey, perkara yang kedua, saya minta pada ketika itu keluarkan klien tersebut daripada bilik kurungan tersebut. Okey, keluarkan. Di mana saya meminta untuk klien tersebut tidur ataupun sebilik dengan ibu dia buat sementara waktu. Dia dengan ibu dia saja memandangkan dia memang rapat dengan ibu dia pada ketika itulah. Okey. Minta dia sama bilik ataupun tempatkan bilik yang sama dengan ibu dia. Okey, ini kalau dalam kaunseling ini kami sebut tentang boleh disebutkan untuk teknik pemerhatian. Ini adalah teknik pemerhatian. Maksudnya klien tu berada dengan kita dapat memerhati apa tingkah laku seterusnya yang klien boleh buat ataupun akan buat ataupun dia tak pernah buat lagi. Okey, maksudnya tadi kan dia suka duduk dalam gelap tapi kita dah ajak dia melalui ataupun mengalami ataupun berada dalam situasi normal. Kita tengok apa perkembangan dia. Itulah maksudnya teknik pemerhatian lah pada ketika itu. Kemudian Puan, contoh. Ya. Kalau kita tak
pisahkan dia daripada bilik tu, kita guna bilik dia yang sama, cuma kita ubah posisi ataupun cat balik bilik dia, kita tidur bersama dia dalam bilik yang sama, boleh puan? Saya tidak galakkan kerana cas-cas negatif yang dia telah reka sendiri dalam bilik tersebut akan menghantui diri dia sebenarnya. Sebab bagi saya, ruang dia, kita tengok pada ruang. Okay, sebab dia sendiri telah mencontoh. Apabila seseorang itu memang berada dalam bilik dia, kita dah ubah sesuai mod ataupun cas-cas yang kita sendiri telah buat ataupun telah kita bina dalam bilik tersebut akan menjadi satu daya tarikat untuk kita mengulangi perkara yang sama sebenarnya. Jadi saya kurang setuju untuk klien berada di tempat bilik yang sama lah. Okey, seterusnya yang ketiga kaedah ialah teknik yang saya minta ibu dia buat adalah aktiviti beribadah bersamalah, sebab lagipun klien ini adalah seorang yang memang taat agama. Pada masa 2 minggu tu saya dimaklumkan dia memang dah lama tinggal solat, dah tak mengaji seperti biasa. Okey, jadi maksudnya aktiviti beribadah bersama keluarga tu saya suruh jalankan seperti biasa ataupun ubah suasana baru. Okey, dan itu juga yang telah dilakukan oleh ibu klien saya lah. Okey, sepanjang tempoh untuk dia dan saya sendiri memastikan proses untuk dia berubah ataupun menjadi lebih baik tu sangat berkesan lah, maksud saya. Dan yang keempat, saya minta juga ibu dia untuk melayan klien saya ni secara luar biasa. Maksudnya layan kehendak dia, jadikan dia seorang yang istimewa pada ketika itu. Walaupun dia introvert, dia tak banyak cakap, dia tak banyak meminta-minta, tapi saya minta untuk ibu dia jadikan dia seseorang yang istimewa yang ada di dalam rumah pada ketika itu. Dan alhamdulillah pun berkesan juga pada tempoh pemulihan untuk emosi klien tersebutlah pada ketika itu. Dan yang terakhir, saya tak pasti, kalau tak silap saya dalam hari yang ke-4 ataupun 5, yang ke-5 memang pada ketika itu saya telah dimaklumkan bahawa status ataupun perkembangan klien tersebut semakin positif. Okay, semakin positif. Dah boleh mula bercakap. Okay, maksudnya kepercayaan yang apa yang ibu dia lakukan sebelum ini untuk membantu memulihkan semangat dia tu telah mengambil kepercayaan dia untuk dia sendiri sukarela untuk bersemuka dan menceritakan tentang masalah dia kepada ibu dia. Memang sangat-sangat saya sendiri pun tidak sangka sebenarnya, sebab klien saya ni saya tidak pernah bersemuka dan saya tidak pernah mengenali siapa dia sebenarnya. Jadi yang terakhir, bersemuka adalah langkah yang terakhir di mana dia memang dia sendiri yang ingin menceritakan tentang masalah dia dengan ibu dia pada ketika itu. Alhamdulillah setelah ibu dia tahu, ibu dia terus call saya bagi tahu tentang beberapa perkara yang anak dia ataupun klien saya tu maklumkan. Okay, maksudnya saya dah, walaupun melalui telefon saja, saya dapat tahu ataupun mendapat gambaran secara positif tentang perkembangan klien saya tersebut. Alhamdulillah. Maksudnya itu adalah kes ataupun isu yang bagi saya sampai sekarang saya tak dapat lupakan. Memang menyayat hati jugalah bagi saya, sebab kita tak boleh nak judge ataupun kita tak boleh sangka, walaupun dia pandai dalam akademik, walaupun dia seorang yang extrovert atau introvert, kita tak boleh menjangka orang itu tak ada masalah dan dia tahu macam mana how to manage emosi itu, maksudnya. Walaupun kita nampak dia orang yang pandai, tapi tak semestinya dia pandai dalam menguruskan emosi dia sendiri. Itu pendapat saya lah berdasarkan pengalaman. Ya, saya. Setiap kategori ataupun kes-kes seperti ni ada tempoh yang tetap tak Pak? Seperti macam seminggu ke, 2 minggu ke, sebulan ke, untuk kita pastikan yang dia betul-betul ataupun dah betul-betul sihat lah. Okey. Tempoh ni sebenarnya bergantung kepada tahap kesedaran klien tersebut sebenarnya, Encik Azlana, sebab kita tak boleh nak menduga ataupun menjangka setakat mana ataupun sejauh mana kefahaman dan kesedaran tentang macam mana cara untuk membantu diri sendiri.
Kalau contoh macam klien tersebut tadi, yang klien yang istimewa saya ini sebelum ini, dia memang orang yang pandai, cuma dia tak ada hala tuju ataupun kurang bimbingan dan kesedaran tentang cara untuk mengurus emosi. Okey, jadi tempoh itu tidak lama berbanding dengan anak murid saya sendiri. Kanak-kanak, walaupun kita lihat kanak-kanak ni macam tak ada masalah, seperti pengalaman saya sebelum ini, ada juga melibatkan murid di mana dia ada masalah keluarga, didera oleh ayah kandung sendiri, tapi pada ketika itu, pada ketika itu dia tak faham. Anak ni tak faham kenapa dia diperlakukan seperti itu. Jadi tempoh masa untuk saya bagi penerangan ataupun bagi murid klien tersebut faham tentang situasi tersebut agak lama. Sebab murid ni dia kurang untuk memahami tu dalam tempoh masa yang singkat lah maksudnya. Kita kena ambil masa sesi berulang kali untuk kita fahamkan kepada klien kenapa benda begitu berlaku, macam mana cara menyelesaikan masalah tersebut dan sebagainya. Ambil masa lah. Sebab tu tadi saya bagi tahu bahawa tempoh tu adalah bergantung kepada tahap kesedaran klien itu sendiri. Begitu. Sangat Saya betul. memberi kesan lah cerita daripada puan ni, ataupun pengalaman daripada puan ni. Dia sedikit sebanyak memberi impak jugalah kepada saya. Saya pun seorang yang bekerja, seorang bapa, belajar. Jadi kena bijak dalam menguruskan emosi lah. Ya betul ya puan. Jadi memberi kesan sangat-sangat. Cerita ni memang sangat interesting lah. Sangat menarik. Adakah kes tersebut memberi impak kepada kehidupan peribadi ataupun kerjaya puan? Sesungguhnya ya, dan sudah pasti kerana kejadian atau kes tersebut telah membuatkan diri saya lebih sensitif dan peka terhadap isu-isu ataupun masalah yang dikongsikan oleh klien-klien saya, sama ada klien itu dirujuk ataupun yang secara sukarela untuk menemui saya. Sebab saya berpendapat sekiranya klien datang untuk menemui saya sebagai guru kaunseling di sekolah, maksudnya mereka sangat memerlukan bantuan dari segi bimbingan sebenarnya. Saya tak boleh ambil mudah ataupun saya tak boleh ambil sambil lewa saja kehadiran mereka untuk menemui saya. Apatah lagi kehadiran klien yang datang untuk menemui saya secara sukarela sebenarnya. Jadi saya beranggapan klien yang sukarela tu merujuk adalah seorang yang perlu segera diberi perhatian dan bimbingan untuk dibantu mengikut kaedah yang bersesuaian dengan permasalahan klien tersebut. Sangat memberi kesan kepada diri saya, Okey, baik puan. Ini adalah soalan yang terakhir daripada saya lah. saya. Boleh saya tahu apakah personaliti atau perwatakan yang perlu ada pada setiap warga pendidik dari sudut pandangan puan? Soalan ini memang soalan yang sangat umum. Dan untuk menjawab soalan ini, sebenarnya personaliti seorang guru sering menjadi perhatian kepada murid-murid tersebut. Maksudnya murid-murid di sekolah akan menjadikan guru itu sebagai ikon ataupun sebagai seorang model untuk mereka mencontohi perkara-perkara yang baiklah maksud saya. Jadi guru yang mempunyai sifat sabar yang tinggi, mesra, bertimbang rasa, kesediaan untuk mengajar, mendengar dan kesediaan untuk menerima kritikan, rajin dan berintegriti adalah personaliti yang memang perlu ada dalam diri guru tersebut. Macam saya sendiri, saya tidak serius, saya juga tidak terlalu straight atau kepada anak-anak murid saya. Saya tak tegas sebab perwatakan saya dalam unit kaunseling ni, saya memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Kemudian ada unsur kecindan, maksudnya dalam emosi anak-anak murid saya ataupun klien menemui saya tak terus anggap benda tu serius. Saya akan buat sesuatu aktiviti yang agak menciut hati, lawak, benda yang lucu supaya kesediaan klien untuk berkongsi masalah dengan saya tu lebih mudah sebenarnya untuk mereka kongsikan kepada saya. Alhamdulillah. Terima kasih di atas segala perkongsian daripada Puan Paduriah.
segala pengalaman kerja ataupun ilmu-ilmu yang telah dikongsikan dalam bidang kaunseling ni, yang rata-rata tak semua kita tahu tentang peranan seorang guru kaunseling yang ada dekat sekolah. Ya, betul. Jadi kalau ada kata-kata terakhir ataupun mutiara kata kepada saya ataupun pendengar-pendengar, silakan Puan. Okey, sebelum kita menghabiskan kan sesi temu ramah kita ni, suka untuk saya berkongsikan sebagai seorang guru kaunseling, sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di peringkat sekolah rendah dan sebagai seorang ibu juga kepada anak-anak saya. Okey, sebenarnya kita jangan terlalu ambil mudah tentang setiap perkara anak-anak kongsikan kepada kita, walaupun perkara itu bagi kita tak ada apa-apa. Benda kecil tapi sangat besar di peringkat umur anak-anak kita yang semakin meningkat dewasa sebenarnya. Lagi-lagi dalam era sekarang ni, anak-anak terdedah kepada gadget. Okay, contoh anak-anak saya sendiri, kalau kita nak tenangkan mereka, kita bagi gadget. Padahal itu kita memang maklum perkara itu tidak baik dan tidak sihat sebenarnya. Tapi kita memang dah terbiasa. Okay, jadi saya sendiri pun dalam usaha untuk macam mana cara mengatasi masalah tersebut. Okay, yang kedua, sebagai seorang guru dan seorang ibu juga, kita sebenarnya memang perlu untuk memastikan tahap emosi kita sendiri dulu yang lebih sihat dan stabil untuk kita mengawal dan memastikan emosi anak-anak di bawah jagaan kita pun baik. Maksud saya kalau emosi tu stabil dan sihat, insya-Allah anak-anak boleh teruskan belajar dengan baik dan dapat mengawal emosi dengan baik apabila berhadapan dengan masalah-masalah yang berlakulah di sekeliling mereka. Baiklah Puan, saya kira sampai di sini sahaja. Saya ingin memohon maaf seandainya ada tersalah bahasa dan sepanjang kita berprogram, berbual bicara. Juga terima kasih kepada Puan lah kerana sudi sama-sama juga temu ramah. Terima kasih juga kerana telah menjemput saya dalam sesi temu ramah pada kali ini. Saya juga ingin memohon maaf sekiranya ada sebarang kata-kata yang salah ataupun telah menyakiti hati Encik Azlan ataupun menyinggung perasaan. Okey, saya minta maaf. Baik Puan, sampai kita berjumpa lagi. Dan sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.